everyone, so welcome back. So for this video, apa yang kita akan belajar is kita akan belajar dalam topik chapter 6. So kita akan belajar pasal volume of 3D shape. So sebelum ni dalam video form 2, so kita ada belajar pasal surface area. So now kita nak belajar pasal volume. Okay, so volume dalam bahasa Melayu dia adalah isi padu. So isi padu berapa banyak isi yang kita boleh letakkan dalam sesebuah bentuk tu. Alright, so here saya dah senaraikan bentuk-bentuk yang terlibatlah dalam this topic. Okay, so untuk cube, so volume untuk cube, first it's everything. Bentuk dia punya panjang dah sama. So cari volume untuk cube is the simplest one lah, the easiest one. Okay, so since kita dah tahu dia punya bentuk adalah cube and then dia punya length pun automatically akan sama, so basically awak akan darabkan 3 nombor yang sama. So that's for cube. Okay, so for cuboid pula, dia akan beza dekat sama ada panjang dia ke ataupun dia punya macam ni lah bentuk dia. So you have to know it because this is basic lah, untuk bentuk-bentuk basic yang awak kena tahu dalam this chapter. Okay, so for the new things yang awak kena tahu kat sini adalah piramid. So piramid, so kita formula untuk volume piramid adalah 1/3 times dengan base times dengan height. So as we know, bentuk piramid adalah begini. Okay, so this is kita punya piramid. Yap, tolong. Okay, so this is bentuk piramid kita. So area of base adalah yang bawah ni, so which is basically sama ada area of rectangle ataupun area of square. So dia punya height adalah yang tengah ni. Okay, so yang tengah, so nak cari yang tengah ni. So bear in mind, so kalau dia bagi yang tepi ni, so you have to do it macam Pythagoras theorem lah untuk cari dia punya height. So untuk prism pula, area of volume untuk prism adalah area of base darab dengan height. Let's assume yang bentuk prism tu like this. Okay, so area of base adalah kita kena ambil area of triangle ni. So this triangle, so area this triangle darabkan dengan kita punya line hijau ni. So ni darab dengan kita punya height. So that is volume untuk prism lah. And then next untuk cylinder. So cylinder awak dah already know bentuk cylinder macam mana. So bentuk cylinder like this. So apa yang most important thing yang awak kena tahu dekat sini adalah nilai untuk radius dan nilai untuk height. So awak kena tahu radius dan height. So terus masukkan dalam formula and then you can directly solve the answer. For cone pula, bentuk cone, you have to know radius dan dia punya height. So radius awak dah tahu dia dekat mana. So height dia adalah yang dekat tengah juga. So kalau dia bagi yang tepi ni, so this, and awak kena buat Pythagoras theorem lah untuk dapatkan dia punya height. So this is, so apa yang membezakan formula volume cylinder dengan cone adalah cone dia ada 1/3, so cylinder dia ada pi r square h sahaja. And last one kita punya volume of sphere. So volume of sphere adalah 4/3 pi r square cube. Okay, so kena auto ingat. So it will be really easy kalau awak dah you can copy this table supaya senang nanti bila awak tengok soalan terus, okay, dah ada table ni, and then you can simply directly solve terus that question. Okay, so untuk buatkan kita lagi faham and tahu nak guna kita punya formula, so let's try a few example here. Okay, so now saya ada kat sini bentuk piramid dan juga bentuk sphere. So let's solve
together dulu satu-satu. Okay. First example adalah kita cari volume untuk piramid. So isi padu untuk piramid. So tulis dulu dia punya formula. Volume piramid adalah 1/3 times area base times dengan height. So dekat sini, so area base kita ni adalah 10 darabkan dengan 10, which is kita tahu yang area base ni, the base is square base. So dia punya height, so height dia bagi yang sengit ni, dia bagi line yang sengit. So you have to find yang tegak ni. Kan tadi kita dah discuss formula ni, kegunaan dia. So nak cari yang tengah tu macam mana? So I draw here dia punya bentuk triangle. So here dia punya ni panjang dekat tepi ni adalah 13. So panjang dekat bawah ni adalah 5. So how do I get 5? So separuh daripada 10 dekat sini adalah 5. So then kita nak cari height dekat sini. So this is our height. So here kita guna Pythagoras theorem. Dekat sini awak akan dapat 13 kuasa 2 sama dengan 5 kuasa 2 tambah H kuasa 2. So 169 equals to 25 plus H square. So bila kita minus, kita akan dapat 144 equals to H square. So H is sama dengan 12. Okay, so this is basic Pythagoras theorem, so you should know. So H kita dah auto tahu kat sini 12. So plug in masuk je. Bila kita dapat semua nombor, and then we can simply terus guna calculator. So jawapan dekat sini adalah 400 cm3. Okay, so for bentuk piramid, so this one is actually quite straightforward lah. Cuma application of Pythagoras theorem dekat sini memang basic, awak kena tahu. Okay, so next, bentuk yang seterusnya adalah bentuk sphere. So bentuk sphere, suka saya ingatkan untuk awak tulis dulu formula. So then daripada situ baru awak tahu awak nak cari apa. So now kita dah tulis volume of sphere adalah 4/3 pi r cube. So saya akan guna kat sini pi equals to 22/7. But it's the same je kalau awak guna 3.142 pun, jawapan akan dapat sama. Okay, so now kita dapat, so times pi adalah 22/7 times dengan radius kita. Radius kita adalah 6. So 6 cube. Okay, so here awak akan dapat jawapan adalah 4/3 times 22/7 times 6 cube. So dekat sini your answer is 905.143 cm3. Okay, let's tengok this next example, which is dia akan guna bentuk cone. So dalam cone, so you should know the formula volume of cone adalah 1/3 pi r square h. Okay, so dekat sini dua huruf yang awak kena tahu yang penting adalah r dengan h. Maksudnya awak kena tahu radius adalah berapa, so height adalah berapa. So dekat sini dia bagi 16. So 16 ni apa sebenarnya? 16 ni adalah diameter. So diameter, kita nak cari radius. So radius adalah separuh daripada diameter. Maksudnya radius sama dengan 16 bahagi 2. So awak akan dapat dekat sini 8 cm. Lepas tu second, huruf second yang terpenting dalam ni adalah huruf H. H mewakili height. So height dekat sini, maksudnya kita nak cari yang tengah tu. Kita nak cari yang tengah ni, tapi dia just bagi yang tepi. So apa yang kita dapat kat sini adalah bentuknya begini. So kat sini awak dapat, here is 17. So dekat bawah ni awak dapat 8, sebab tadi kita dah kira for radius, which is radius adalah separuh kat sini kan. So dekat sini yang kita nak cari, kita punya H. So from here awak kena gunakan formula Pythagoras theorem. So Pythagoras theorem again, so it is A square equals to B square tambah C square. So kita punya A adalah yang paling panjang, so here adalah 17 square equals to B adalah, alamak dia jadi macam ni pula. Okay,
So 17 square. So B adalah 8 square tambah C adalah H square. Okay. So once everything dah duduk dekat dia punya tempat, so now awak boleh carilah nilai H. So 17 square is equals to 289. So 8 square adalah 64 plus H square. So bila awak nak selesaikan sini, so here awak akan dapat 225 equal to H square. So H adalah 15. So once kita dah dapat dekat sini, so everything dah ada, huruf tu semua dah tahu nilai. So volume cone is equal to 1/3 pi r square H. So masukkan everything. 1/3 times pi, saya gunakan 22/7 times dengan r adalah 8 kuasa 2 times dengan height kita adalah 15. So dekat sini straight away tekan calculator. So here you will get the answer is actually 1005.714 cm3. Alright. Next example ni. So dekat sini soalan dia cakap the diagram shows a right pyramid with a volume of 1280. Okay, ni info kita. Kita ada piramid, volume dia adalah 1280. Lepas tu dia bagi tahu find the value of x. Kita nak cari nilai x. Okay, so first things first, kita kena keluarkan information yang dia bagi. Kita tahu kat sini volume piramid adalah sama dengan 1280. Lepas tu next apa yang awak nak kena buat? So formula piramid ni apa? Volume piramid ni. So volume dia adalah 1/3 darab dengan area base darabkan dengan dia punya height sama dengan 1280. So untuk piramid, apa yang kita nak kena tahu? Height kita adalah height yang dekat setengah ni. So height kita boleh cari, tapi sebenarnya soalan nak x yang tepi ni. So dekat sini apa yang awak kena buat dulu? Gantikan height tu sebagai h. So kita nak cari yang tengah ni dulu. The idea is awak cari yang tengah and then nak cari yang tepi ni guna Pythagoras theorem sahaja. So contohnya saya lukis kat sini. Okay. So dia dah bagi tahu dekat sini adalah x. So ini adalah kita punya h. So yang sini adalah hasil daripada 16 ni kita potong separuh. So 16 potong separuh, so awak tahu 8 kat sini. Okay, so back to kita punya original formula. So dekat sini adalah 1/3 times dengan area of base adalah 16 didarabkan dengan 16. So darabkan dengan height kita, which is kita nak cari dululah, gantikan dia dengan h sama dengan 1280. So bila dah settle dekat sini, so what you get sebelah sini adalah so 256/3 h sama dengan 1280. So when you divide, so dekat sini awak akan dapat 1280 darab dengan 3. So awak akan dapat kat sini 25h equals to 3840. So H adalah 3840 divide 25H. So H is equals to 15. Okay. So 15 ni sebenarnya dekat sini. So this is 15. Okay. So kita dah tahu 15 dan kita nak tahu nilai X. So kita guna formula Pythagoras theorem. So here kita tahu kita punya X ni adalah dia yang paling panjang. So formula kita A square equals to B square tambah C square. So A kita punya X, tambahkan dengan ni H adalah 15 tambah dengan 8 kuasa 2. So here awak akan dapat X square sama dengan 225
tambah 64. So dekat sini awak akan dapat hasil tambah 225 tambah 64 adalah 289. So X adalah sama dengan 17. Seterusnya, so tadi kita tengok banyak yang bentuk single shape. So dia sorang-sorang je. So apa jadi dekat kalau bentuk tu dia combine? So first thing, kita kena kenal pasti, identify bentuk apa yang terlibat. So dia bagi tahu dia ada composite shape, bentuk gabung, made up of right cone and hemisphere. Okay, this is new things for you. So hemisphere, kita tahu formula untuk sphere. Sphere adalah 4/3 by R kuasa 3. So kalau hemisphere, dia adalah separuh daripada sphere. So maksudnya separuh daripada sphere, so dia kena bahagi 2. Formula sphere kita bahagi 2. So bila kita bahagi 2, so kat sini awak akan dapat darabkan dengan 1/2. Sorry, 1/2. Okay, so then your answer is actually, bila awak solve kan, awak akan dapat 2/3 pi r cube. So kena ingat yang untuk hemisphere adalah 2/3 pi r cube. Okay, so kalau sama je bentuk lain, kalau tiba-tiba dia bagi cone tu separuh, so awak kena bahagilah formula cone tu bahagi 2. Okay, next, apa yang dia nak dekat soalan ni? Dia bagi tahu calculate the volume of composite shape. So volume dua-dua bentuk tu. Okay, so my way, cara saya akan asingkan. Maksudnya kira dua-dua formula, last kali baru saya tambah. So volume, kita ada bentuk apa? Volume cone. So kita ada volume cone, formula kita adalah volume cone, formula kita 1/3 pi r square h. Lepas tu satu lagi kita ada volume hemisphere. Hemisphere is 2/3 pi r cube. Okay, tengok dekat cone dulu. So cone, apa yang penting kat sini, awak ada dua huruf. So huruf R dan juga huruf H. So kena tahu, tengok dulu dekat gambar. So huruf R dah tahu belum? So yes, R kita adalah 5. So H kita belum tahu. So kat sini keluarkan dulu dia punya triangle. Okay, so triangle kita tak buat straight. So here, okay, so this is our triangle. So triangle kita tahu bawah ni adalah 5. So dia punya ni adalah 13. So kita nak cari H ni, here. So dekat sini terus guna Pythagoras theorem. 13 kuasa 2 sama dengan 5 kuasa 2 tambah H kuasa 2. So here 169. So 169 minus 25 equals to H square. So kat sini awak akan dapat 144 sama dengan H square. So 12 sama dengan H. Okay, jadi kat sini awak akan dapat 12. So here is 12. Okay, untuk hemisphere pula. So hemisphere huruf dia adalah R sahaja. So R automatic kita tahu R sama dengan 5. So kat sini just masuk saja dalam formula. Volume of cone is equals to 1/3 pi guna 22/7 timeskan dengan R adalah 5 kuasa 2, darabkan dengan height adalah 12. Settle satu-satu dulu. So bila kita settle dekat sini, once you simply tekan calculator, the answer is 314.29 cm3. Untuk volume sphere pula, so 2/3 times 22/7 times dengan R adalah 5 kuasa 3
So bila awak straight away tekan calculator, so awak akan dapat kat sini 261.90 cm3. Then bila kita dah tahu volume untuk dua-dua shape ni composite, so maksud composite kat sini dia nak tahu total. So total kita adalah composite shape volume composite shape adalah 314.29 tambah 261.90. Your final answer should be 576.19 cm3. So nothing much pun, mungkin dia nak uji awak untuk how do you apply hemisphere and then formula and then volume untuk bentuk-bentuk yang dia sebutkan lah. Dekat sini tengok soalan, tengok gambar and then tengok dia bagi tahu apa yang dia bentuk yang terlibat. So the diagram shows a composite shape which consists right prism and a right pyramid. So right prism and right pyramid. Okay. So dia cakap lagi satu soalan dia, calculate the volume of composite shape. So maksudnya total volume. So macam biasa, keluarkan dulu bentuk-bentuk apa yang terlibat. So volume piramid is actually 1/3 times area base times height. Okay, so for this one, and then kita satu lagi adalah volume prism. So volume prism adalah area base darabkan dengan kita punya height. So let's do one by one dulu. So dekat sini area pyramid, volume pyramid. So volume pyramid lagi satu, this question is easy because dia dah terus bagi dia punya height. So dekat sini what is the challenging part adalah awak nak kena tahu dia punya base. So base dia dekat sini adalah bentuk macam bentuk rectangle. So awak nak kena tahu panjang dekat yang kuning ni. So panjang ni, so here. So macam mana nak tahu panjang kat situ? So saya nampak dekat sini kita boleh buat satu lagi Pythagoras theorem. Contoh-contoh soalan ni banyaklah melibatkan Pythagoras theorem. So betapa pentingnya basic form 1 awak. So here is actually 12 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2 sama dengan kita punya A square. So 169 equals to A square. So 13 sama dengan A. So untuk soalan previous tadi pun kita dah solve. So basically it's the same number, just tukar-tukar je. Okay, so kita dah tahu dekat sini adalah 13. So kita boleh carilah area base tu. So 1/3 times area base adalah 13 darabkan dengan 4. So height kita dah tahu 9. So here awak boleh terus selesaikan. So here and here boleh potong. So tinggal 3. And then the answer is 156 cm3. So solve untuk piramid. So untuk prism macam mana pula? Untuk prism awak kena cari, basically dia melibatkan tadi, here dia melibatkan bentuk triangle. So area base dia adalah area triangle darabkan dengan kita punya height. So area triangle adalah formula 1/2 darab dengan base awak adalah 5, awak punya height adalah 12. So height dekat sini adalah this line ni, line hijau ni. So this line sama dengan this line. So height kita adalah 4. Okay, so here once you tekan calculator, straight away akan dapat 120 cm3. So volume untuk composite shape ni adalah
Ataupun kalau awak tak nak tulis panjang-panjang macam ni, awak boleh tulis je total. So tulis total. So 156 plus 120. So awak akan dapat dekat sini 276 cm cube. Okay, itu je idea. Nampak je soalan susah, but then macam the idea is awak kena tahu formula je, and then backup dalam kepala Pythagoras theorem tu. Kuatkan awak punya basic Pythagoras theorem, InsyaAllah this kind of questions will be super easy for you. Tengok, kita ada nampak bentuk hemisphere dengan bentuk cone. For this question, apa yang awak nak kena tahu dulu adalah, so the diagram shows a remaining solid when a right cone is removed. Maksudnya kita ada hemisphere. So dalam hemisphere tu dia keluarkan bentuk cone. So yang putih tu ibaratnya macam tak ada lah. So yang purple tu yang tinggal. So bentuk yang tinggal. So dia beritahu given the height of the cone is 2/3 of the radius of the hemisphere. So 2/3 radius of the hemisphere. Calculate the volume of the remaining solid. So maksudnya dia nak tahu dekat sini, yang purple ni berapa je sebenarnya volume dia. So basic idea dekat sini adalah awak kena cari volume full hemisphere, and then awak tolakkan dengan volume cone. So maksudnya kat sini dia melibatkan dua bentuk. So bentuk first adalah volume hemisphere. Hemisphere adalah 2/3 pi r cube. Okey, lagi satu kita ada volume cone. Volume cone adalah 1/3 pi r square h. Okey. So bila dia cakap dekat sini next, dia punya satu lagi info adalah 2/3 of the radius hemisphere. So radius hemisphere ni yang mana? Okay, alert. Kita, ini basic lagi satu yang awak kena kuatkan adalah, so 9 ni sebenarnya apa? So 9 ni adalah radius sebenarnya. So tak semestinya dia akan bagi radius dari dalam bentuk sini saja, kiri ke kanan saja. So kalau sini is actually radius, kalau kat sini pun dia akan jadi sama juga. So basically radius dia adalah 9. So radius untuk cone, height untuk cone, dia akan jadi 2/3 daripada radius hemisphere. So radius height cone adalah, height cone adalah 2/3 daripada radius hemisphere. Radius hemisphere adalah 9. So dekat sini awak akan dapat height untuk cone adalah 6. So saya letak kat sini adalah huruf H. Okey, so untuk cone dia punya height adalah 6. So dia punya radius cone sebenarnya berapa? So height kita dah tahu, radius pula. Radius, so radius dia akan jadi samalah radius dengan hemisphere. So now dekat sini just kita dah tahu height untuk cone, kita dah tahu radius. So just plug in, masuk saja dalam formula. So dekat sini 2/3 times 22/7 times radius adalah 9 cube. Itu untuk hemisphere. So here the answer is, bila awak simply tekan calculator, directly you will get the answer 1527.43 cm cube. So once dah settle dekat hemisphere, so kita cari pula untuk cone. So untuk cone dia adalah 1/3 times pi adalah 22/7. So radius kita tadi kita dah tahu, radius dia sama dengan radius hemisphere. So radius dia adalah 9 square. Dia punya height adalah 6. Okay, so this one straight away tekan calculator. So awak akan dapat 509.14 cm cube. Okay, so kita dah tahu dua volume ni, and then soalan tanya volume of remaining solid. So remaining solid yang tinggal.
So yang tinggal adalah, so volume remaining adalah hasil daripada bentuk sphere tolakkan dengan bentuk sphere tolak dengan cone. So sphere adalah 1527.43 tolak 509.14. So your answer here adalah 1018.29 cm3. Nampak soalan macam susah, padahal tak pun. It's just a basic idea je, awak kena kuatkan cara nak fahamkan this kind of question.